Apa benda di sini? Apa benda? Ada setengah riwayat menyebut, bila Nabi Khidir start berjalan dengan Nabi Musa, mereka bukan lagi berada pada alam kita. Mereka berada pada alam Khidir. Alam Khidir, ni riwayat sebut. Alam Khidir. Tapi hak duduk di luar alam kita, Nabi Yusha. Kembali, kita tengok sistem Nabi Khidir tadi. Satu benda yang saya tertarik bila baca kisah Nabi Khidir ni, kemana hilang watak Yusha bila bermula pembelajaran dan pengembaraan Nabi Khidir. Kan Nabi tu pi dua orang, tapi bila start belajar watak tu dua. Di mana hilang watak Yusha? Start saja belajar watak Yusha hilang terus. Di mana watak Yusha? Takkanlah tinggal kawan mentang-mentang dah jumpa apa yang kita cari. Okey, hang duduk diam sini ya, biar aku seorang pergi belajar. Apa benda di sini? Apa benda? Ada setengah riwayat menyebut, bila Nabi Khidir start berjalan dengan Nabi Musa, mereka bukan lagi berada pada alam kita. Mereka berada pada alam Khidir. Alam Khidir, ni riwayat sebut. Alam Khidir. Tapi hak duduk di luar alam kita, Nabi Yusha. Sebab tu tinggal dua. Berjalan dah. Okey, berjalan. First time, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Tahan kapal. Tahan kapal. Naik. Orang tak kenal Nabi Musa. Orang kenal siapa? Orang kenal Nabi Khidir. Orang kenal Nabi Khidir. Padahal dia Nabi dah tu. Orang kenal Khidir. Naik. Bayar ke tak bayar? Percuma. Tak bayar-bayar. Sampai tengah jalan, apa yang Khidir buat? Takik kapal. Takik kapal. Berlubang-lubang. Cacat kapal. Rosak kapal. Nabi Khidir tak mampu menahan kesabaran dia. Dia janji nak sabar. Tapi bila tengok ni, rasa macam menzalimi ahli-ahli kapal, anak-anak kapal dah lah bagi tu, naik tu, tak minta upah, tak minta bayaran, tiba-tiba hampir menzalimi mereka dengan takik kapal-kapal mereka. Hang janji lah kan, jangan banyak tanya, jangan banyak soal. Oh, maaf, aku tersalah. Kemudian sampai. Bila sampai, turun. Apa makna dia tu? Apa makna dia? Sebab depan tu di pelabuhan ada apa? Ada apa? Di pelabuhan ada apa? Sebab apa Khidir takik kapal? Di pelabuhan tu ada raja. Raja yang zalim. Dalam riwayat Israiliyat, raja tu nama Hudad bin Budad. Hudad bin Budad. Raja itu akan merampas kapal-kapal yang baik dan dia akan membiar kapal-kapal yang tak elok, ada kecacatan dan ada kerosakan. Baik, kita terfikir kadang-kadang semua orang menganggap raja itu zalim sebab kita menyebut dia raja yang zalim. Okey, sekarang cuba perhatikan watak-watak ini. Gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka hanya berjalan kaki tanpa bawa apa-apa bekalan. Sama ada makanan, sama ada minuman, sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu kosong. Zero, tak ada apa. Tumpang di atas kapal. Yang sempurna, yang lengkap, yang dipenuhi dengan pekerja. Tanpa bayaran percuma, tetapi perlambangan. Tangan Khidir mengangkat kapak dan merosakkan kapal ini. Apa makna dia? Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Kita kosong. Semuanya atas rahmat daripada Allah. Dan kita melayari kehidupan ini sama seperti Musa dan Khidir melayari bahtera dalam lautan. Pastinya kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang air dia tenang. Itulah kehidupan kita manusia.
Kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan, kadang-kadang diancam oleh ombak dan ketakutan. Tetapi ingat, jangan sesekali rosakkan amanah ini. Jaga kapal ni betul-betul. Jaga kapal ni elok-elok. Tetapi kebanyakan manusia suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini. Kita sendiri, tangan kita yang merosakkan kapal kita. Kita yang merosakkan amanah ini. Tapi bila sampai di sana, yang kita kata raja yang zalim, siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan, destinasi sesuatu perjalanan, yang sifat raja ni hanya pilih kapal-kapal yang tip-top, pilih kapal-kapal yang baik, pilih kapal-kapal yang bagus. Kapal yang cacat, sorry. Kapal yang rosak, sorry. Kapal yang berlubang, sorry. Kapal yang punah, sorry. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan sempurna. Dan dia tak mau kapal-kapal cacat, kapal-kapal rosak di pelabuhan destinasi terakhir. Jadi hari ini atas pilihan kita, atas amanah yang Allah beri, anda nak jaga kapal itu atau anda sendiri yang akan melubangi dan takik kapal anda. Perjalanan diteruskan. Jumpa seorang budak bermain-main dengan kawan dia. Last sekali, Khidir pi cekik kawan tu. Riwayat sebut nama dia Hansyur ataupun Haisyur. Dia cekik, mati. Sekali lagi tak mampu tahan sabar. Sahabat pasal apa pergi cekik dia, pasal apa bunuh dia? Budak tak tahu apa lagi. Apa dosa yang dah buat sampai kamu cekik dia? Kamu janji dah tak mau banyak tanya. Oh, minta maaf. Baik, di sini ada dua perumpamaan. Kalau orang-orang guru-guru pondok dulu, hak pertama dia panggil ilmu lipat masa. Yang kedua dia ilmu lipat apa ni? Ilmu lipat zaman satu, dia panggil satu lagi. Bisa. Ilmu lipat bumi. Hak pertama ilmu lipat bumi, yang kedua ilmu lipat masa. Lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi seolah-olah Khidir dah tahu apa ada kat pelabuhan tu. Pelabuhan tak sampai lagi, tapi dia dah boleh tahu, dia dah boleh nampak apa yang ada di pelabuhan. Tu dipanggil ilmu lipat bumi. Istilah yang guru pondok sebutlah. Yang ni dipanggil lipat masa, lipat zaman. Kalau kita, mana hang tahu budak ni nak jadi apa? Dia dah tahu dah. Sebab eksternal dia terus daripada Allah. Suruh tu, wahyukan lagu tu.